Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi murid-murid. Pada hari ini kita bertemu lagi dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 2. Baiklah murid-murid, fokus kita pada hari ini ialah kata sendi nama. Sebelum itu, cikgu ingin terangkan dua objektif pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini. Yang pertama, pada akhir pembelajaran, murid boleh melengkapkan petikan dengan kata sendi nama yang betul. Yang kedua, murid boleh membina 3 ayat menggunakan kata sendi nama. Baiklah, mari kita rujuk buku teks pada halaman 58. Kata sendi nama. Tajuk yang akan kita lihat pada hari ini ialah berkemas sambil bersenam. Apa itu kata sendi nama? Murid-murid boleh lihat kepada info bahasa di bahagian bawah. Kata sendi nama ialah perkataan yang letaknya di hadapan kata nama atau frasa nama untuk menerangkan kata nama atau frasa nama tersebut. Murid-murid boleh lihat jadual di bawah iaitu pembahagian kepada kata sendi nama, kata nama dan juga contoh ayat. Baiklah, kata sendi nama, contoh di, kata nama, Kedah, contoh ayat, Aminah tinggal di Kedah. Baiklah murid-murid, kedudukan kata sendi nama mestilah berada di hadapan kata nama atau frasa nama. Contohnya, di berada di hadapan Kedah. Baiklah, mari kita kenal pasti kata sendi nama. Contoh kata sendi nama ialah di, ke, dari, daripada, hingga, dengan, kepada, bagi, untuk, sejak, sementara, terhadap, antara, dalam, demi, tentang, oleh. Namun murid-murid, pada hari ini kita akan fokus kepada 6 kata sendi nama saja. Murid-murid boleh lihat halaman 58. Kita akan fokus kepada kata sendi nama di, dari, daripada, ke, kepada dan juga pada. Baiklah, mari kita lihat yang pertama. Kata sendi nama di. Penggunaan dia ialah untuk menunjukkan tempat. Murid-murid, jika merujuk kepada tempat, kata sendi nama di ditulis dengan jarak. Mari kita lihat contoh. Amani tinggal di Kedah. Di dan juga Kedah ditulis dengan jarak. Contoh lain, Zuhairah meletakkan bola di dalam kotak. Di dan juga dalam ditulis dengan jarak. Baiklah, mari kita lihat contoh di dalam buku teks. Hana di dalam biliknya. Dia hendak mengemas meja belajarnya. Di dan juga dalam ditulis dalam keadaan jarak. Dan di sini menunjuk kepada tempat iaitu bilik. Baiklah, kita lihat kata sendi nama yang kedua iaitu dari. Penggunaan dari ialah menunjukkan kepada masa, arah dan juga tempat. Murid-murid kena ingat hukum mat. M, masa, A, arah, T, tempat. Mari kita lihat contoh. Uwais menunggu kawannya dari pukul 3 petang tadi. Dari di sini menunjuk kepada masa iaitu dari pukul 3 petang tadi. Contoh yang kedua, adik merangkak dari hujung pintu sampai ke hujung bilik. Dari di sini menunjuk arah iaitu dari hujung pintu. Contoh yang ketiga, Arik berasal dari Perak. Dari di sini menunjuk pada tempat iaitu dari Perak. Baiklah, kita tengok contoh yang ketiga iaitu daripada. Penggunaan kata sendi nama daripada ialah merujuk kepada tempat datangnya sesuatu.
iaitu sumber. Kita lihat contoh yang pertama. Zara menerima surat itu daripada kakaknya. Daripada di sini membawa maksud surat itu datangnya daripada kakak Zara. Baiklah, penggunaan kata sendi nama yang kedua ialah asal kejadian sesuatu benda. Kita lihat contoh yang kedua. Baju kurung itu diperbuat daripada benang sutera. Asal baju kurung itu ialah benang sutera. Penggunaan kata sendi nama daripada yang ketiga ialah merujuk kepada perbandingan. Mari kita lihat contoh yang ketiga. Amar lebih tinggi daripada Ali. Daripada di sini menunjukkan bahawa perbezaan ketinggian antara Amar dan juga Ali. Murid-murid, sekarang kita lihat contoh pada buku teks. Gambar yang kedua. Hana mengambil alat tulis dari atas meja dan di dalam laci. Dari di sini merujuk kepada tempat. Dari atas meja. Alat tulis di atas meja lebih banyak daripada alat tulis di dalam laci. Pada kata sendi nama daripada ini menunjukkan perbezaan kuantiti alat tulis Hana, iaitu alat tulis di atas meja lebih banyak daripada alat tulis di dalam laci. Baiklah, mari kita lihat kata sendi yang keempat, iaitu ke. Penggunaan ke menunjukkan masa, arah dan juga tempat, iaitu hukumat. M untuk masa, A untuk arah dan T untuk tempat. Mari kita lihat contoh yang pertama. Kedai runcit Pak Abu dibuka dari pukul 8 pagi sehingga ke 10 malam pada setiap hari. Pada ayat ini, kata sendi nama ke membawa maksud masa ke 10 malam. Contoh yang kedua, adik merangkak dari hujung pintu sampai ke hujung bilik. Adik merangkak dari hujung pintu sampai ke hujung bilik. Ke di sini membawa maksud arah. Contoh yang ketiga, kami sekeluarga akan pulang ke kampung pada petang ini. Ke kampung. Kata sendi nama ke merujuk kepada tempat, iaitu kampung. Baiklah, mari kita rujuk buku teks pada halaman 58. Gambar yang ketiga. Hana meletakkan barang-barang itu di bawah meja. Di sini merujuk kepada tempat, iaitu di bawah meja. Dia membuang barangan yang buruk ke dalam bakus sampah. Ke di sini merujuk kepada tempat, iaitu ke dalam bakus sampah. Baiklah, kita lihat kata sendi nama yang kelima, iaitu kepada. Penggunaan kata sendi nama kepada menunjuk kepada benda abstrak dan tempat orang yang ditujui. Contoh yang pertama, suhu badannya meningkat kepada 39 darjah Celsius. Kepada di sini menunjuk kepada benda abstrak. Contoh yang kedua, surat jemputan itu ditujukan kepada pengerusi persatuan. Kepada di sini menunjuk kepada orang yang hendak kita tuju, iaitu pengerusi persatuan. Murid-murid, sekarang mari kita lihat gambar yang keempat. Mari sama-sama kita melengkapkan petikan tersebut menggunakan kata sendi nama ke dan juga kepada. Ibu Hana pergi ke bilik Hana. Beliau memberikan kain lap kepada Hana. Ibu Hana pergi ke bilik Hana menunjukkan tempat. Pada ayat yang kedua, beliau memberikan kain lap kepada Hana menunjukkan orang yang ditujui, iaitu Hana. Baiklah, mari kita lihat kata sendi nama yang keenam, pada. Penggunaan pada terbahagi kepada 4. Yang pertama,
Kata sendi nama pada menunjukkan tempat bagi perbuatan, iaitu sesuatu kata kerja. Mari kita lihat contoh yang pertama. Lukisan itu digantung pada dinding. Kata kerja di sini ialah digantung. Di mana tempat ia digantung? Pada dinding. Penggunaan kata sendi nama yang kedua ialah masa. Hujan turun dengan lebat pada pagi semalam. Pada di sini membawa maksud masa, iaitu pada pagi semalam. Penggunaan kata sendi nama yang ketiga membawa maksud orang. Mari kita lihat contoh. Buku latihan saya ada pada Cikgu Fatimah. Pada di sini menunjuk kepada orang, iaitu pada Cikgu Fatimah. Penggunaan pada yang keempat ialah menunjuk kepada binatang. Mari kita lihat contoh. Fariha sayang pada kucingnya. Pada di sini menunjuk kepada binatang ataupun haiwan, iaitu kucingnya. Murid-murid, mari kita lihat gambar di dalam buku teks, iaitu gambar yang kelima. Gambar yang kelima, pada. Mari kita bina ayat berdasarkan kata sendi nama pada. Berdasarkan gambar tersebut, kita boleh bina ayat. Hana mengelap habuk pada meja dengan menggunakan kain lap. Pada di sini menunjukkan bahawa tempat bagi perbuatan. Kata kerja di sini ialah mengelap. Hana mengelap habuk. Di mana kedudukan habuk tersebut? Pada meja. Baiklah murid-murid, mari kita lihat gambar yang keenam, iaitu gambar yang terakhir. Kata sendi nama di sini ialah di. Jadi, kita boleh bina ayat, Hana menyusun buku-buku di atas meja. Baiklah murid-murid, cikgu berharap murid-murid jelas dengan penerangan cikgu berkenaan dengan 6 kata sendi nama pada hari ini. Sebelum kita tamatkan kelas pada hari ini, cikgu ingin uji kefahaman kamu mengenai kata sendi nama. Mari sama-sama kita membuat latihan. Latihan kata sendi nama. Yang pertama, sekolah akan dibuka pada hari Rabu. Yang kedua, Sharvin menerima hadiah daripada guru besar. Kata sendi nama daripada di sini menunjukkan tempat datangnya sesuatu, iaitu sumber. Yang ketiga, pertandingan badminton itu diadakan di Ipoh. Kata sendi nama di menunjukkan kepada tempat. Yang keempat, Cikgu Jasmine baru pulang dari sekolah. Dari di sini menunjuk kepada tempat, iaitu sekolah. Yang kelima, Encik Saleh pergi ke pejabat dengan kereta. Kata sendi nama ke di sini merujuk kepada tempat. Yang keenam, Encik Jaya memberikan buku itu kepada Roshan. Kepada di sini merujuk kepada orang yang ditujui, iaitu Roshan. Baiklah murid-murid, dengan latihan 6 kata sendi nama tersebut, cikgu harap murid-murid jelas tentang tajuk pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulannya, terdapat beberapa contoh bagi kata sendi nama, namun pada hari ini kita fokus kepada 6 kata sendi nama, iaitu di, dari, daripada, ke, kepada dan juga pada. Baiklah murid-murid, kita akhiri kelas kita pada hari ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.